Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan ya kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Saya cuma nak buat satu ulasan ringkas berkenaan dengan Belanjawan 2025. Ini ulasan pertama saya. Saya dah menelitinya sepintas lalu. Okey, so bukan secara mendalam, bukan secara terperinci. So ulasan pertama saya secara amnya, saya senada dengan seorang pemimpin bersatu, Wan Saiful tak silap saya, bahawa banyak inisiatif yang positif atau ada inisiatif yang positif. Belanjawan ini inisiatif yang positif. So secara amnya belanjawan ini agak memuaskan. Kelemahan dia tetap ada, tetapi ianya agak memuaskan. Namun saya juga bersetuju, bukan sebab nak cari kelemahan, tetapi memang bersetuju secara ikhlas dengan MP Putrajaya yang telah menyuarakan bahawa pemerincian kurang dalam beberapa aspek. Nah, mengapa saya merujuk anda kepada MP Putrajaya dan juga Wan Saiful ni? Sebab apabila saya meneliti komen-komen mereka, memang benda tu timbul dalam diri saya ya, pemikiran yang sama sebelum saya membaca kenyataan mereka ya. So bila saya baca kenyataan mereka, ini serupa ya, atau hampir serupa. So saya setuju. Contohnya MP Putrajaya menyuarakan tidak ada perincian khusus berkenaan dengan subsidi bersasar bagi RON 95 petrol, dan juga tidak ada perincian berkenaan dengan SST ya, cukai SST dinaikkan dan sebagainya. So point dia pun tepat, iaitu pelabur tertunggu-tunggu belanjawan, pembentangan belanjawan, pelabur penganalisa dan sebagainya, kerana mereka perlu membuat perancangan sendiri. Dan jika anda ingat balik komen saya yang kritis terhadap Belanjawan 2024 dulu, itulah yang saya suarakan, iaitu pelabur tunggu pembentangan. Dan apabila pembentangannya memberi, kalau 2024 memberi satu gambaran bahawa langkah-langkah kerajaan tidak berpadanan dengan apa yang diperlukan pada ketika itu, maka pelabur akan membuat unjuran mereka sendiri, dan ini boleh menjejaskan ekonomi jika mereka berpendapat belanjawan itu tidak bersifat boleh memperbaiki ekonomi negara dan mungkin boleh membawa kepada kesusahan or whatever. So begitu jugalah belanjawan ini. Pelabur kena buat unjuran bagaimana tindak tanduk kerajaan mempengaruhi kos mereka, mempengaruhi belanjawan mereka sendiri. So ini pemerincian dia kurang. Dan saya nak tambah juga pemerincian berkenaan mekanisme spesifik kerajaan terhadap belanjawan yang dicadangkan kurang. Sepatutnya bila Perdana Menteri membentangkan, atau Menteri Kewangan lah, dia merangkap Menteri Kewangan, benda-benda begitu harus diberi penekanan sekurang-kurangnya pada kadar yang sewajarnya ya. Begitu juga apabila sejumlah tertentu ingin dibelanjakan, perlu ada penekanan dari mana sumber pendanaan ke arah merealisasikan belanjawan tersebut. So ada kekurangan dia, tetapi secara am belanjawan ini bertepatan dengan keadaan semasa. Inisiatif kerajaan nampaknya ke hala yang benar atau betul ya. Dan secara am it is memuaskan. Saya nak kata baik, pendapat saya taklah sampai baik, tapi memuaskan ya. Okey, so untuk membuat penelitian ulasan lebih mendalam, saya perlu
membuat penelitian lanjut, perincian lanjut berkenaan belanjawan. So mungkin ada live khas lewat sikit malam ini untuk menjawab soalan-soalan lanjutan bukan berkenaan belanjawan yang anda akan dapati menarik. So saya tak pasti lewat line nanti pukul 4 ke apa atau pagi nanti, saya tak pasti. Tetapi kita tunggu dan lihat ya. Saya tengok ada komen tak, Muhammad John, Wang Semaju hadir dan kongsi. Okey. Tanjung Piai, okey. Terima kasih ya. So itulah komen saya berkenaan belanjawan. Now, saya tak nak buat satu live khas untuk menjawab soalan-soalan kecil. So, saya ambil kesempatan ini untuk menjawab beberapa soalan kecil yang timbul susulan live saya petang semalam. Petang semalam lah, sebab sekarang dah 1.43 pagi. So, petang semalam saya membuat live. Saya menjelaskan berkenaan dengan Syamsul dan adakah tindak tanduk pendedahan mengejutkan Syamsul boleh menjurus kepada adanya undi tidak percaya, usul undi tidak percaya. Saya rasa pembangkang yang selalu ya mengenepikan komen-komen saya seolah-olah I don't exist ya. Tapi they do that for every other person also lah. But anyway, awak perlu jawab ya, sebab penyokong awak yang dengar. Okey. So, apakah reaksi pembangkang? Okey. Now, ini bukannya untuk menyelar Syamsul, bukan. Sebab awak tengok komen-komen saya tak selar pun Syamsul. Saya dah beritahu itu keputusan dia nak kira undi ke tidak. Cuma pendedahan dia memberi gambaran perkara-perkara tertentu. So, apakah reaksi pembangkang secara rasmi? Mesti ada. Sebab dari sudut demokrasi ada persoalan yang sudah timbul dan pembangkang ada tanggungjawab kepada penyokong mereka untuk mempertahankan institusi demokrasi. Begitu juga MP-MP blok kerajaan. Sebab awak lihat ramai juga dari UMNO tak puas hati, sampai dari PKR pun menyelar ataupun menegur Syamsul dan berkata ianya tidak betul, apa yang dia tidak patut bercakap begitu. So apakah reaksi rasmi secara keseluruhan ahli-ahli Dewan Rakyat ya? So adakah ahli-ahli Dewan Rakyat akan membuat usul undi tidak percaya yang akhirnya akan jadi satu formality? Sebab saya tahu Anwar kukuh ya. So tetapi demokrasi must be seen to be defended, bukan setakat dipertahankan, tetapi perlu dilihat dipertahankan. Ini sebahagian daripada tanggungjawab kepada rakyat. So kepada mereka yang bertanya kepada saya adakah usul undi tidak percaya akan berlaku, ini kena tanya MP-MP. Okey. So itu soalan kecil yang saya nak dah jawab. Ada satu lagi soalan yang bertanya berkenaan dengan 2-3 pendedahan yang dibuat oleh pihak tertentu, minta saya ulas. Nah, saya dah beritahu pendedahan saya takkan ulas ya, because benda ni dah 2-3 tahun lama. In fact saya dah berhenti dah, saya tak buat. Even if it comes my way ya, saya tolak. Sebabnya saya 3-4 tahun dululah saya mencapai keputusan bahawa berpandu kepada dokumen sahaja bagi saya tidak mencukupi. Now, tak salah kalau ada dokumen yang bukan akta rahsia rasmi yang kita dedahkan untuk minta penjelasan ya, kalau bukan akta rahsia rasmi lah. Okey. So kita minta penjelasan. Itu saya tak tolak lah. Itu kalau orang nak buat boleh buat lah. Tetapi perlu minta dengan cara minta, bukannya dengan cara to implicate ataupun cuba membuat satu rumusan awal bahawa memang berlaku kesalahan. Tetapi kita manusia. So bila saya terima dokumen, contohnya
mesti saya akan mempengaruhi kita, ya, bahawa memang ada berlaku kesalahan dan sebagainya. So, dan saya dapati kerap kali ianya tidak memberi gambaran yang menyeluruh. Mungkin pihak yang menyalurkan dokumen mahu angle tertentu, sudut tertentu diketengahkan untuk mengenakan orang ni, tapi mereka tak beri sudut yang lagi satu or whatever lah. So, saya membuat keputusan asalkan saya tidak terlibat dalam organisasi ke apa-apa jua berkait dengan dokumen itu dan tidak berada di kawasan itu atau berada dalam mesyuarat itu atau apa jua yang spesifik berkaitan dengan dokumen itu, maka saya tidak mahu ambil tahu. So, dah lama dah. Kalau saya rasa orang nak cuba sampaikan pun, saya tolak. Tak payah. Saya tak nak tengok pun, ya. So, bila awak minta saya komen, ada orang ni dedah ni, ada orang tu dedah tu, saya rasa elok tanya kepada orang yang mendedah, membuat pendedahannya. Okay? Sebab kalau benar ikhlas, lagi satu komennya, kalau benar ikhlas buat pendedahan, awak lihat di sini selalunya pihak sini akan dedah sana, pihak sana akan dedah sini. Tapi kita dah sedia maklum, di persekitaran politik secara amnya ada berlaku benda-benda yang tidak patut. So, bila contohnya mereka ni geng, kita tak dedah sebab geng, kita hanya dedah belah lawan. So, saya tak mahu menjadi orang yang dedah hanya kerana mereka lawan. Tapi kalau orang yang dedah sebab nak menegakkan kebenaran, itu cerita lain lah, saya boleh terima. Kalau nak dedah hanya kerana mereka lawan, tapi korang kata nak berjuang, ya, kebenaran, maka jadi sama macam Anwar lah. Jadi sama macam apa yang awak dakwa sifat Anwar tu lah. Sebab awak dakwa Anwar, dia cakap rasuah, nak lawan rasuah, tapi dia tak siasat skandal LCS yang dia yang geng dia dedahkan contohnya dan sebagainya. So, dia memang berat sebelah, itu saya setuju. Tetapi lebih kurang samalah jika pihak yang tak suka Anwar dedah belah-belah geng Anwar, tapi tak dedah belah-belah sini. Dan kalau contohnya dulu UMNO bekerjasama dengan perikatan, pun tidak didedah, ya, apa yang berlaku di dalam UMNO, walhal kita tahu banyak perkara berlaku. Begitu juga, ya, sudah menjadi lumrah di dalam politik kita, bila kena akan dilaungkan ini adalah diskriminasi politik, serangan politik. Bila pihak lawan kena dan pihak lawan kata ini adalah diskriminasi politik ataupun serangan politik, kita akan kata alah, itu alasan kan. So, semua ni saya tak suka. So, sebab itu saya jarakkan diri, ya. So, saya hanya buat analisa, pemerhatian, pencerahan dan percaturan, melihat apa yang saya jangka, ya, bagaimana ianya akan mempengaruhi rakyat, begitu, ya. Dan jika ada satu kesalahan yang nyata atau satu perkara pelik yang nyata dan tersebar di media, saya akan sarankan apa yang kerajaan harus buat, apa yang pembangkang harus buat. I'm more of that, ya. Bukannya nak buat pendedahan. So, tanya orang yang buat pendedahan, bukannya saya. Of course, saya ada banyak pemikiran, banyak idea berkenaan dengan pendedahan, banyak nak diperkatakan, tetapi saya tidak akan perkatakan. Sebab that is my principle lah now, ya. Okay, so itu sahaja. So, tengoklah nanti lewat, nanti ada live ke tidak. Tapi kalau ada pun memang lewat lah, atau awal pagi, atau esok, saya tak pastilah, ya. So, Fadzli Yusof, pembentangan belanjawan paling haprak, sekadar pengumuman sahaja. Saya tidak setuju
ianya memuaskan. Tetapi memang ada banyak yang umum secara dasar, secara am, tanpa pemerincian. Saya pasti ada banyak perkara yang ingin diketahui oleh pelabur yang akhirnya menyebabkan mereka hampa kerana tidak ada pemerincian, seperti mana yang telah disebut oleh MP Putrajaya. Tapi untuk saya mengatakan belanjawan ini adalah belanjawan haprak, saya rasa tidak. Okey, tapi saya hormati idea awak, ya, komen awak. Saya rasa belanjawan ini agak memuaskan, ya. Dan saya nak ingatkan kamu semua, naratif yang sedang dimainkan oleh setengah pihak ialah belanjawan ini terbesar dalam sejarah, meningkat hampir 200 bilion dalam 2-3 tahun Anwar mentadbir, dalam 2 tahun Anwar mentadbir. Tapi saya nak beritahu, peningkatan dalam jumlah belanjawan adalah perkara biasa, dan saya dah sebut dulu, jangan beri tumpuan langsung kepada mana-mana retorik oleh mana-mana pihak, pembangkang mahupun kerajaan, yang memberi tumpuan kepada hutang negara. Itu hanya mainan politik bagi saya. Sebab negara makin membangun, hutang semestinya meningkat, kerana negara boleh beroperasi yang membangun, dan negara yang maju atau negara yang kesihatan ekonomi dia dan kesihatan kewangannya sihat, lazimnya, dan juga kumpulan middle class dia besar, lazimnya bergantung kepada hutang yang meningkat. So hutang yang meningkat kadang-kadang adalah perkara yang positif, bukan negatif, tetapi kita perlu lihat mengapa hutang itu meningkat. Dan untuk itu kita perlu lihat indikator-indikator untuk memberi kita gambaran tahap kesihatan ekonomi dan kewangan negara. Antara indikator yang patut menjadi tumpuan bukannya hutang negara, tetapi nisbah hutang kepada GDP. Ia satu daripada beberapa indikator yang kita boleh buat untuk membuat perbandingan, rujuk untuk membuat perbandingan. Jadi contohnya, so apakah impak nisbah hutang kepada GDP? Nisbah hutang kepada GDP memberi gambaran kemampuan kerajaan membayar balik hutang. Jadi kalau nak bandingkan zaman Najib, zaman Tun Mahathir, kalau nak bandingkan zaman Muhyiddin dengan COVID dan zaman Anwar sekarang, bukannya melihat hutang. That is totally wrong dan tidak masuk akal. Sebab negara dah membangun, banyak perkara-perkara telah berlaku, hutang semestinya meningkat. Dan of course hutang meningkat ni ada kaitan dengan nilai bajet yang meningkat, ya. So mereka perlukan lebih duit untuk membangunkan negara dengan cara tertentu yang melibatkan hutang yang meningkat. So tak logik bandingkan hutang, is nonsense yang merapu. Apa yang perlu dibandingkan ialah nisbah hutang kepada GDP zaman Anwar tahun ini dengan tahun lepas, kemudian dengan Ismail Sabri, dengan Muhyiddin sebelum COVID, Muhyiddin selepas COVID, kemudian Tun Mahathir dan sebagainya. Itu cara betul, iaitu satu indikator daripada banyak indikator yang perlu dinilai, iaitu kemampuan kerajaan membayar balik hutang pada ketika nisbah itu keluar, ya. So itulah perbandingan yang perlu dibuat, dan saya dah nilaikan nisbah hutang kepada GDP negara pada hari ini, ianya tidak berada pada tahap yang kita boleh kata negara dalam bahaya, ya. Ianya berada dalam tahap yang memuaskan, ya. So semua kuat tipu atau spin. Zaman PH dulu menjadi pembangkang, mereka pun kuat tipu. Oh, negara nak bankrupt, walhal hutang pada ketika itu jauh lebih rendah dari sekarang. Bila PH jadi kerajaan, pembangkang pun ada sifat suka spin. Oh, hutang meningkat, ni. Actually it's not about hutang. Okay, so kita tak perlu lihat hutang meningkat. Dan saya pun sedar, sebab dulu saya memberi tumpuan kepada bajet, jumlah dia meningkat. Tapi actually ianya lebih kepada bajet, bukan bajet. Bajet meningkat, hutang akan meningkat lazimnya. Tapi kita pantau nisbah hutang kepada GDP dan ada beberapa indikator lain, ya. Okey.
uh, Rudolf John, sihat ke ekonomi Malaysia? Okey, tidak sihat dari sudut ia tidak berada pada tahap yang sepatutnya. Saya melihat ada kegagalan di pihak kerajaan untuk memacu ekonomi ke tahap yang sepatutnya. Tidak, ya. Jawapannya tidak. Tetapi apa yang saya maksudkan tadi ialah kita bukannya ke tahap bencana. Kita bukannya ke tahap kemudaratan, tetapi jika berterusan begini dan tidak dibaik pulih, maka kita boleh anggap diri kita di ambang kemudaratan. Okey. Tetapi nampaknya things are not as bad as they could be. So mungkin saya perlukan lebih masa lah untuk membuat penilaian, ya. Dan saya terus terang, saya bukan pakar ekonomi, tetapi saya perlukan lebih masa lah untuk memberitahu kepada anda bahawa kerajaan akan menghancurkan negara. Kalau dulu mungkin saya berpendapat begitu, tapi sekarang saya lihat ada inisiatif-inisiatif positif. Dalam banyak negatif ada sedikit positif. Belanjawan ini ada positif sikit, ya. Kelemahan dia tetap ada, tapi ada positif sikit. Dan ini pun diakui oleh seorang MP Bersatu. Boy Tang, kenapa susah nak bezakan golongan mahakaya yang mendapat subsidi? Kerajaan hanya menaikkan cukai terhadap golongan mahakaya lagi senang. Ini sebenarnya saya tak setuju, sebab tindak tanduk kerajaan yang sentiasa menekankan seolah-olah tak puas hati dengan golongan mahakaya dan sebagainya, seolah-olah menjadi kaya itu satu kesalahan. Saya rasa ini mewujudkan klimat ataupun persekitaran yang negatif terhadap orang kaya. Ini tidak bagus. Kamu tidak boleh dilihat seolah-olah mahu hukum orang kaya. Dan jangan lupa, banyak yang kaya ini, syarikat-syarikat yang kaya ini, dia mempengaruhi banyak perniagaan-perniagaan kecil, ya, toke-toke besar dan sebagainya. Apabila mereka dibebankan dengan cukai yang meningkat, ianya mungkin juga diterjemahkan kepada peningkatan kos barangan, kos servis, antara lain lah. Okay, so anyway, you cannot just focus on nak buat begitu, ya. Tak boleh fokus nak naikkan cukai orang kaya tu. Memang boleh, tapi cara kerajaan menekankan benda itu seolah-olah naratif kerajaan ialah mahakaya ni kau jaga macam terlalu negatif terhadap orang kaya. So I think that is not good untuk khususnya pelaburan dan sebagainya lah. I don't think it's good, ya. Mesti ada cara lain, ya. Okay. Contohnya bila kita cerita pendidikan, nak asingkan orang kaya dengan orang miskin, saya rasa ini kita tak boleh hukum orang kaya sebab kaya. Saya rasa pendidikan perlu menjadi tanggungjawab kerajaan, bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia, untuk memastikan semua orang dapat pendidikan tanpa dibebani hutang. Begitu juga kesihatan, ya. Dan tidak boleh gunakan alasan ia melibatkan kos yang tinggi, jadi ia akan mengurangkan kemampuan kerajaan untuk membuat pembangunan, ya. Bila ada benda kita boleh kompromi, kita boleh minta rakyat untuk membantu menyalurkan dana kepada kerajaan menerusi cukai untuk pembangunan. Ada benda yang tidak boleh dikompromi, yang harus dijadikan hak asasi, antaranya kesihatan, pendidikan. Jadi bila ianya dijadikan hak asasi, belanja atau subsidi kerajaan untuk memastikan semua orang, tidak kira kaya miskin, ada mendapat pendidikan yang percuma atau kos rendah, kesihatan khidmat kesihatan yang percuma atau kos rendah, harus dijadikan kewajipan kerana ianya hak asasi. Bukannya hukum dia ni kaya, dia perlu bayar benda ni. Tak perlu. Ini tanggungjawab kerajaan. Sekalipun ia akan mengurangkan kemampuan kerajaan untuk berbelanja untuk pembangunan lain. Maknanya kita perlu bersedia untuk berkompromi tahap pembangunan, tahap
pembangunan yang perlu, ya, bukannya berkompromi kesihatan orang, tahap pendidikan orang, ya. So itu pandangan saya lah, is a bit ya, boleh dipertikai lah. Mungkin ada orang tak setuju. Okey, ini dah masuk benda lain. Anyway, kita jumpa nanti ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.